بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ياسر ولا تعسر رب تمم إلى بخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Yang dihormati lagi dimulakan kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam yang memimpin solat kita pada malam ini, yang lagunya pun cukup sedap. Jadi tuan-tuan, kita ada lagi satu fasa lagi, yakni 4 rakaat lagi. Jadi saya dipahamkan tuan-tuan buat 8 saja kan? Tak kira kalau tuan-tuan 8 ke 20 ke, janji kita buat. Ada seorang tu dia tanya, tuan, surah tuan buat berapa? 8. Pergi tanya pula 20. 8, 20, 28, lain dia apa pun tak buat. Janji kita buat juga, alhamdulillah kan? Jadi sebab apa saya faham lah tuan-tuan, lepas ni akan sambung balik lagi kat rumah. Sambung apa tak tahulah, makan ke sambung sembahyang lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, tarik nafas banyak-banyak, kita relax dalam 20 minit. Apa yang kita nak kongsi malam ni tuan-tuan? Yang di akhir kalam itu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang takwa tu kan, takwa di akhir tu kita nak urai sikitlah apa makna takwa tu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tanpa kita sedar ataupun tidak, kita telah pun memasuki malam yang ke-16 ke apa? 15. Dah pertengahan Ramadan dah. Tak lama lagi raya lah kita. Kan tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan ni apa sebenarnya tuan-tuan? Ramadan ni sebenarnya inilah satu kemuncak ibadat. Dan kemuncak ibadat. Sebab apa? 11 bulan yang lalu kita buat juga apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ni, kita buat di bulan-bulan yang lalu, yang 11 bulan tu pun kita buat. Tetapi yang disebutnya kemuncak ibadat itu di dalam bulan Ramadan ni, kita orang kata apa? Memperbanyakkan amal ibadat tu. Macam mana kita boleh berdaya saing, orang kata apa, ada kemampuan untuk melakukan ibadat itu sebanyak itu kan? Sebab apa? Bila mana kita masuk ke bulan Ramadan ini, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Ketika mana masuknya kita dalam bulan Ramadan ini kan, maka Allah telah belenggu syaitan-syaitan dan iblis ni kan. Jadi walaupun dia belenggu, kita tengok ada juga orang tak puasa pun ada. Ada orang tu dia tak solat fardu tapi dia puasa. Ada orang tu dia tak solat fardu tapi dia solat tarawih, bekerja dia. Tu kenapa macam mana boleh jadi macam tu? Sebenarnya di hadis yang lain, dia belenggunya syaitan ni semua kan, dia ada yang level-level mana? CEO ke atas tu, CEO ke atas. Yang macam-macam cang-cang ini dia lepas lagi kan. Sebab itu tuan-tuan, kita diarah oleh Allah SWT untuk apa? Melawan nafsu. Kenapa orang terjerumus? Kenapa manusia terjerumus di dalam neraka itu? Kenapa manusia melakukan maksiat? Dia berpunca daripada nafsu tu kan. Sebab 11 bulan yang lalu nafsu kita ni dia agresif, dia memuncak. Sebab apa? Kita layan dia kan. Saya tak kata lo tuan-tuan ni memang tak layan nafsu dah, tengok muka pun tahu dah. Tuan-tuan ni memang bagus dah. Ni kita cerita yang orang lain ni. Jadi bagaimana tuan-tuan, Allah SWT, kita imbau balik 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita ni semua berdoa kepada Allah. Doa ni minta ni dengan penuh harapan. Allahumma baghirna fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami Rajab, Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. 2 bulan saja tuan-tuan, Allah mendengar, lalu Allah memakbulkan doa kita. Masuk dalam bulan Ramadan kita. Sebab apa tuan-tuan? Inilah satu bulan yang mana hanya Allah kan, Allah, orang kata apa? Allah create, Allah mencipta suasana ni hanya untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW ya. Umat-umat lain tak sempat tuan, Allah tak bagi
Umat kita ni umat Nabi Muhammad dan umat dia aja. Itu specialnya, istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lagi satu hadis, man soma Ramadan. Tu satu. Man khoma Ramadan. Yang kedua. Kan? Siapa man khoma Ramadan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambik tu. Siapa yang mendirikan qiyam malam ni. Ini kita ni qiyam ni. Kan? Dengan penuh keimanan dan mohon diampunkan dosa, Allah akan ampunkan dosa. Tuan-tuan, kita masuk dalam bulan Ramadan ni, melangkah saja Allah ampun dah dosa, Allah delete dah dosa kita tu. Tu dia tuan-tuan punyalah istimewa kita. Sebab Allah tahu kita ni siapa yang lebih tahu kita ni jahat kita ni terang mana? Allah Ta'ala aja. Isteri kita pun dia tak tahu kita jahat terang mana. Kan? Dia tengok kita, ya Allah abang ni baguslah, ya Allah. Pijak semut pun tak mati. Belakang sebab apa? Lelaki ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ni, kita ada 7 akal. Orang lelaki ada 7 akal dia. Itu sebab dia punya oh ya Allah, dia punya maneuver tu macam-macam kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia cipta manusia, dia tahu dekat mana kelemahan kita. Tadi kita sebut berlakunya maksiat tu sebab apa? Nafsu. Jadi macam mana Allah nak tundukkan nafsu, nak ajar kita untuk menundukkan nafsu. Jadi Allah ciptalah Ramadan ini. Kan? Sebab Ramadan ni satu ibadat yang apa? Bagaimana cara untuk nak menundukkan nafsu? Dengan berpuasa. Jadi bila kita berpuasa ni, nafsu kita jadi lemah. Kita pun tak ada lah nak fikir macam-macam dah tuan-tuan. Tu. Itu sebab apa makna takwa tu? Ta yang pertama itu apa? Ta tu orang kata apa? Kita pergi kepada Q dulu. Qanaah. Ta yang pertama tawaduk. Kan? Rendah diri kita dalam bulan Ramadan ni. Ada orang bulan Ramadan ni dia act satu macam tak? Sebab ibadat Ramadan ni kita buat cara mana? Cara sir. Siapa pun tak tahu. Macam kita sembahyang Zuhur, baca apa-apa. Kita tahu. Ibadat Ramadan macam tu. Tu yang nama nak boleh jadikan manusia ni tawaduk, rendah diri tu. Nafsu tu dilemahkan. Jadi macam mana Allah ajak kita? Puasa lah. Itu sebab kita ni keluar dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau bersungguh-sungguhnya kita keluar dalam Ramadan, tu yang di akhir tu jadi takwa tu. Yang adanya di dalamnya tawaduk, yang adanya qanaah, yang adanya orang kata warak. Tu tawaduk yang pertama. Rendah diri, cakap pun tuan. Sebab ibadat-ibadat yang lain ni nampak, kita boleh nampak dia tu macam belagak, macam riak, kan? Ibadat solat nampak tak? Boleh nampak tak macam riak? Ada? Dia tengok orang ramai dia sujud pun, ya Allah punya lama. Orang duk kata, dia ni, warak sungguh, sujud lama. Kan? Nampak? Takbirnya pun, ya Allah tu. Saja dia tunjuk-tunjuk sebab kan? Jadi menunjuk-nunjuk tu dah habis dah pahala. Kan? Solat dah ni tengah angkat takbir ni. Allah imam ni aku tu. Yang Allah apa? Yang kutuk imam tu pasal apa? Nampak ada solat. Sedekah pun sama lah. Amalan sedekah ni pun boleh nampak dia punya riak tu. RM100 saja dia pegang buat kipas ni. Mana ada orang ni tau? Orang pun tak ada lagi. Nak buat duit dalam tabung ni. Orang tak ada. Nak tunggu orang ada baru. Kan nampak riak tuan-tuan. Tapi puasa nampak? Ada ke orang tuan-tuan puasa tuan-tuan jalan ke ni? Awak Syekh jalan ni tu? Puasa lah. Takkan jadi macam tu lah. Kan? Kita makin lemah, makin melepek puasa ni. Tu yang kata nafsu ni. Tak ada, dia pun tak boleh nak fikir nafsu ni dengan akal ni dia tak boleh tak selari dah. Kan? Nafsu ni bila dia kuat, dia injek akal ni. Azan dah bunyi dah. Hayya 'alas salah. Akal kata, aku nak pergi. Bukan kata ilham kata, aku nak pergi semayang. Nafsu kata apa? Alah, Zuhur kan lambat lagi nak habis. Akal kata apa? Ya juga. Habis. Tu peranan nafsu kan. Jadi itu sebabnya untuk mengekang yang banyak berlaku kemaksiatan, banyak orang terjerumus dalam api neraka sebab layan nafsu. Sebab apa? Manusia ni dia lalai. Tuan-tuan, alhamdulillah ni untuk hari ini tuan-tuan, setakat ini Allah telah memberikan satu nikmat yang cukup agung kepada kita yang namanya nikmat nafas tu.
Kita tak tahu nafas kita yang di saat mana yang terakhirnya. Sama ada nafas yang kita hembus ataupun kita sedut, itu merupakan nafas kita yang terakhir. Siapa pun tak tahu. Hanya Allah jua yang mengetahui. Sebab Allah tidak pernah menjanjikan kita kena sakit dulu baru mati. Tak sakit pun mati. Kena tua dulu baru mati ke? Tak, muda pun mati. Kan? Dan banyak lagi perkara yang Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu. Kan? Hang usaha rajin, hang akan berjaya dah. Hang kerja keras, hang akan jadi orang kaya dah. Tak juga. Tu buruh kasar tu berapa belas jam sehari kerja. Kaya ke dia? Tak kaya, duduk macam tu je. Yang kaya ni duduk dalam ofis je. Ini kerja Allah. Allah ni tuan kita boleh nak cakap. Kan? Macam kita nak kaji, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya cukup yakin lah, tuan-tuan ni dah fakih dah. Yang namanya apa? Sifat 20 itu. Kan? Sifat wajib bagi Allah tu. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Kan? Mustahil Allah itu tiada. Adanya Allah berbeza dengan adanya kita. Kan? Adanya kita sebab kita ni ada dimensi. Kan? Ada bentuk. Di mana Ustaz Isya tu? Di pantai dalam malam ni. Besok di sini. Orang boleh tahu. Allah ni ada dia. Kenyataan yang menyatakan Allah itu sekadar nak menyatakan wujudnya Allah. Tapi adanya Allah berbeza dengan kita. Sebab Allah tidak ada dimensi dan bentuk dia. Tu. Takat tu je Allah suruh kita kaji. Akal yang Allah buat ni dia ada limitation, dia ada had. Kita tak boleh nak fikir atas pada tu. Fikir atas pada tu, gila kita. Kan? Nak fikir, Allah ni macam mana tu? Tak tahu ya. Cukup sekadar kita yakin bahasanya wujud Allah tu. Dengan dalil-dalil yang namanya mata, yang namanya mata zahir dan mata hati, yang nama basirah tu. Mana perginya terang ketika mina tembulnya gelap. Allah Ta'ala punya kuasa. Kita ni daripada dalam perut ibu dulu kecil je. Kita pun tak nak fikir boleh jadi sampai macam ni. Itu yang kata kerja Allah. Kita tak boleh nak fikir. Kan? Kita tak boleh nak fikir. Baru semalam kita sembang dengan dia. Hari ni mati dah. Tak ada tanda-tanda apa pun. Kan? Tengah duduk relax. Hilanglah seorang. Sebab apa? Kita ni manusia ni, bila hilang daripada pandangan kita, mula kita akan cari. Contoh kita lah. Kita kahwin dengan isteri kita lama dah, 30 tahun. Tiba-tiba hilang salah seorang. Oh, berasa tuan-tuan, berasa. Kan? Bolehlah kita nak kata apa, aku tak rasa. Try tengoklah. Tak kena tak apa. Sahabat saya kuliah di Subang Bestari. Tu, isteri dia mati. Masa time-time yang COVID tu, masa isteri dia mati tu, dia satu family masuk di Ma'is. Dengar-dengar isteri dia mati. Allahu Akbar tu. Selama ni dia duk jaga isteri dia. Anak-anak semua kerja. Bini dia bedridden lah. Meninggal. Dia rasa satu kehilangan tu. Saya tengok dia jalan pun, ya Allah tu. Macam orang bengong tu. Takkan kita nak pergi kata lah, Syekh, sudah-sudah lah, carilah yang lain. Nak kenal? Dia saiku kita tak? Ada masa tu bila kita boleh kata, Syekh, dah carilah. Buat macam sekarang tak boleh. Dalam 6 bulan ni tak boleh. Sebab dia cerita pun, tiap pagi dia pergi kubur. Mana sayang sungguh tu. Selalunya orang lelaki ni seminggu je pergi kubur. Lepas tu mula. Tapi bukan lelaki kat sini, lelaki tempat lain lah. Sini okey semua kan. Sini semua bagus, alhamdulillah kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi puasa ni tuan-tuan adalah satu amalan sir, amalan yang orang tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tengok tuan-tuan, manusia ni besok dia akan jadi terkejut. Kita dah jadi terkejut. Kita dah melalui belasan tahun, puluhan tahun dah Ramadan ni tuan-tuan. Kan? Dah melalui, dah berada sama-sama di suasana Lailatul Qadar tu. Saya cukup yakin tuan-tuan ada ketika itu. Bertemu lah. Tapi kita tak puasan. Sebab apa? Di 10 malam terakhir, tuan-tuan masih ada lagi macam ni. Kan? Jejak 10 malam terakhir, salah satu daripada malam yang ganjil itu, turunlah kata Nabi. Kan? Tuan-tuan takkan tak ada masa tu. Masa maghrib sampai ke subuh. Mesti ada. Jumpa ada. Bertemu dia. Kan? Jadi tak payahlah tuan-tuan pergi tengok kot. Ada dengar orang cerita tanda-tanda dia ada air beku lah. Air ni jadi beku. Tak payah tengok. Pergi tengok dalam tiap air ada beku. Kan? Tengok pokok tumbang lah condong.
Memanglah tumbang petang semalam JKR potong, pagi esok boleh nak ambil. Kita pun tengok, ui, ni dah. Kan? Dia bagaimana cerita dia? Kita ni jadi orang kata apa? Lagi bertambah yakin dengan Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Lama kelamaan tuan-tuan kita dah tak pandang dunia dia dah. Kan? Macam tuan-tuan ni, tak pandang dunia dah. Kan? Malam 15 boleh banyak ni lagi, alhamdulillah. Kan? Tu. Ni kalau kita buat lepas witir, boleh tunggu lagi ni. Kan? Tu. Tapi jangan try lah. Kan? Tu satu. Yang keduanya qanaah, berpada-pada, tuan-tuan, berpada-pada. Nabi ajak kita berbuka puasa ni, Allah, kalau kita nak cerita buat Nabi, tuan-tuan, meleleh yang mata kita. Nabi ni, ya Allahu Akbar, Nabi at any time, bila-bila masa boleh minta ni dekat Allah, ya Allah, turunkanlah aku satu hidangan daripada syurga. Bila-bila masa Nabi boleh minta. Kekasih Allah kot. Nabi Musa minta, Nabi Isa minta, semua dapat. Kan? Nabi pun pernah ditanya oleh sahabat ketika mana perang Khandaq. Tuan pun dah tahu dah cerita ni. Ketika mana perang tu berlaku di waktu bulan Ramadan tu. Kan? Sampai sahabat-sahabat ni lapar sungguh nak buka puasa. Salah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, mintalah makanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, makanan syurga. Nabi boleh minta tak? Boleh. Nabi tak mau. Nabi ada doa-doa yang cukup makbul. Kan? Memang dah diset dah. Setiap Nabi ni 124,000 Nabi Allah cipta, kan? Semua Nabi ada doa yang very specialized, makbul. Nabi Muhammad pun sama. Tapi Nabi, bila Jibril tanya, ya Rasulullah, kau tak mau ke doa-doa macam ni? Ketika mana dekat Nabi dihina dekat Taif tu, kan? Sehina-hinanya, dibaling lah, di macam-macam dikata, sampai berdarah ni, punya tak mau terima Islam ni, padahal benda baik lah, kan? Sampai darah Nabi setitik jatuh di atas muka bumi ni, Allah pantang. Allah hantar 2 malaikat yang menjaga jibal, jaga gunung. Allah kata, wahai malaikat yang jaga gunung, kau pergi jumpa Muhammad, tanya dia mana gunung yang nak angkat. Kita kasih hancus itu, kan? Taib. Dah, Nabi kata dah. Jangan. Jibril tanya, ya Muhammad, hang tak mau ke doa ni makbul ni? Memang Allah nak bagi special untuk engkau. Dah. Nabi simpan. Nabi kata apa? Aku nak simpan untuk umat aku akhir zaman ni. Kita ni. Nabi simpan untuk kita ni. Kan? Itu sebab tuan-tuan, syafaat Nabi ni tuan-tuan, bukan kata kita mati besok dapat. Bukan kata kat padang mahsyar saja. Dalam kubur pun kita ada. Ni tengah-tengah hidup kita ni pun ada. Tuan-tuan tak je, tuan-tuan selawat 100 kali sehari, tuan-tuan akan selamat daripada segala bala. 1000 kali sehari. Nabi kata, siapa yang duduk dekat aku, bersama-sama aku dalam syurga Firdaus, ni macam ni Nabi kata. Perbanyakkan selawat 1000 kali. 1000 kali ni memanglah rasa senang, tapi dia mari yang macam-macam, sibuk kita, kan? Jadi bila kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar tu, kita walaupun dulu sibuk macam kita lupa kerja semuanya, tapi ada saja time untuk nak kita slow nak kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi qanaah ni apa? Makan makanan, jangan komplain, tuan-tuan. Jangan komplain. Sebab Nabi Muhammad SAW, akhlak dia tak pernah komplain makan ni. Tawak ke, masin ke, apa ke, kan? Ada kisah Siti Aisyah ni buat termasin. Siti Aisyah rasa, masin ni, kan? Nabi makan tu. Nabi makan steady ya. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa rasa tuan makan tadi? Rasulullah kata, alhamdulillah wahai Umairah, hang ni masak cukup sedap lah. Tu, kan? Tu yang nama qanaah, redha, terima seadanya. Kadang-kadang isteri kita ni pun letih. Sebab kita ni kadang-kadang mulut, ya Allah, isteri masak masin sikit, kita kata apa? Ni lori mana pula tumpah garam ni? Tu kita mulut ni tak jaga langsung, terasa hati isteri tu. Depa kata, mesti tuan-tuan kata, bagusnya ustaz ni jaga hati isteri. Itu yang saya kata, yang saya tak kata, kan? Tetapi Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, Allah, Nabi Muhammad ni, sahabat-sahabat ni satu hari nak tanya. Sebab Nabi Muhammad ni tuan-tuan cukup yakin lah, kalau di luar rumah tu, Allah, Nabi memang hebat. Tak usah cerita,
Tak boleh siapa nak menafikan Nabi Muhammad SAW. Semua orang akan kata Nabi ni hebat. Kan? Dengan sahabat-sahabat, dengan siapa juga. Dengan orang layanan macam ni, lemah lembut. Lagi sahabat-sahabat nak tahu lah, Nabi Muhammad ni kat rumah ni macam mana dia? Adakah penampilan dia, keterampilan dia, akhlak dia macam di luar ni? Sahabat-sahabat nak tanya. Tak usah kata sahabat, kalau kita pun nak tanya. Kan? Lalu salah seorang tu pergi rumah Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Sebab Nabi selalu dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah, dia orang pun pergi rumah Siti Aisyah. Dia kata, "Abang, wahai Ummul Mukminin, tolong cerita dekat kami ni. Muhammad Rasulullah SAW dekat rumah macam mana ni?" Siti Aisyah tanya, "Engkau orang baca Al-Quran kan?" "Naam." "Itulah akhlak Rasulullah SAW. Al-Quran itu akhlak Rasulullah." Siti Aisyah kata, "Nabi ni kalau dia jubah dia koyak, dia jahit sendiri je. Dia tak harap aku pun," dia kata. "Kita di rumah kita mesin bukan kata singa, rimau pun dah. Tak jahit juga." Kan? Seorang isteri lah. Dia kata Nabi ni kalau nak buat kopi, nak minum kopi, buat sendiri. Kalau dia agak-agak, dia minum, dia nak minum susu, dia piprah susu kambing, piprah. Kan? Kita jangan buat macam tu. Kita minum kopi, nak buat susu, piprah kambing orang. Memang kena pelangkong lah. Walaupun ambil sunnah, patut-patutlah bro sunnah pun. Kan? Tu. Qanaah, terimalah seadanya. Tu jangan komplain. Kan? Yang keempat, yang seterusnya, warak lah tuan-tuan, ya Allah. Macam kita puasa jalan malas nak cakap dengan orang. Sebab apa? Letih. Lagi satu, mulut ni duk fikir, mulut ni aku bau-bau ni, kita jadi segan. Kita beribadatnya, ya Allah, macam orang-orang yang ibadatlah kami seperti mana orang yang warak. Baca Qurannya, tuan-tuan, kita boleh rasa sendiri tu, macam mana aku boleh baca Quran rajin. Dulu aku baca selai ni, hari-hari aku baca, tiap-tiap waktu aku baca. Kita puasa, kita sedekah, kita menjana ibadat tu, kita double up. Kita orang kata apa? Memperbanyakkan amalan tu. Sebab apa? Nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita cukup yakin bahawasanya setiap ibadat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ni, di samping Allah bagi pahala, Allah ampun dosa kita, tuan-tuan. Oh ya Allah, tuan-tuan, tak dapat bulan lain. Tu sebab yang kita minta, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. 2 bulan Allah ampunkan dosa kita. Allah pilih kita masuk dalam Ramadan. Mana Allah nak kita apa? Kita keluar besok, habis dah dosa kita. Kan? Andainya kita mati pun masuk di syurga. Tak mati dalam. Kita doa 2 bulan, tuan-tuan. Ada tak yang tak sampai? Tak sampai. 2 hari lagi nak bulan puasa, tak sampai dah. Habis dah amalan dia habis. Kita masih diberi peluang, masih lagi ada. Setakat ini, tuan-tuan dah kumpul pahala, ya Allah, tak tahu nak cerita lah, tuan-tuan. Kalau kita sendiri tengok pun kita mesti terkejut lah. Dah 20 minit ke? Dah. 2 minit kan? Yang ketiganya, warak. Kan? Kita nak pergi pasal Ramadan ni pun nak tengok perempuan tahun tunduk ni. Kalau bulan lain, tengok juga tunduk. Sebab apa? Takut. Siapa bagi macam tu? Allah Ta'ala boleh buat kita macam tu. Tu sebab tuan-tuan, kita nak fikir hak Allah. Kan? Dulu masa kita sekolah, bila nak ambil periksa ni, cikgu-cikgu kita akan kata apa? Murid-murid sekalian, murid saya tahu, saya faham, murid-murid semua nak ambil periksa. Jadi fikiran ni kena positif baru boleh lulus. Kita kena positif. Sekarang tak boleh positif kuarantin. Kan? Sekarang positif tak boleh lah, kena negatif lah. Tengok, kita kadang-kadang fikir hak Allah buat tak sampai kita akal kita. Nak cerita apa tentang kita ni? Tu sebab Allah yang mengetahui kita ni macam mana. Allah yang mengetahui. Jadi Allah kata nak bagi manusia ni ingat aku, sebut aku bagi dia solat 5 waktu. Tu lah. Nak ajak ni macam mana nak turun, orang kata apa, nak lemahkan nafsu ni, puasa dia. Itu sebab siapa yang berpuasa, rajin berpuasa ni, jiwa dia akan kental. Perkataan yang diucap tu dia jadi macam satu kan, kalimah-kalimah yang betul. Dia ilmu mantik dia tinggi. Itu sebabnya orang yang selalu tengok, sebab Rasulullah SAW ni, Allahu Akbar, kan. Macam tuan-tuan lah, cakap pun lembut, kan.
Cayak perempuan kalau tuan-tuan dia cakap. Tuan-tuan jangan cakap banyak kan. Tu. Jadi especially orang Bangai Datuk, oh jangan cakap lembut macam orang Lombok. Cakap tu mesti cayak perempuan kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ada tuan-tuan nak tanya? Memang tuan-tuan tak tanyalah. Tuan-tuan jenis senang faham, alhamdulillah. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah panjang umur murah rezeki. Kita bertemu lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asana insana lafi khusr allazina amanu wa amilus salihati wa tasabbih wa tasabbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, berkatilah kami bulan Ramadan ini, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini. Pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah, pertemukanlah dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah, pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kekuatan agar kami dapat yang mengharungi, ya Allah, melakukan ibadat dan ketaatan di hari-hari yang akan datang ini, mendatang dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Keluarkanlah kami dalam bulan Ramadan ini mendapat makam la'allakum tattaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.